berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ikutan paling unggul ataupun qudwah hasanah dengan ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita memulakan dengan ayat-ayat ini bagi menandakan bahawa sesungguhnya perjuangan parti Islam itu bermula di atas landasan Al-Quran dan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dari atas dasar itulah parti Islam bergerak terus sehingga untuk memacu apa-apa perubahan yang dapat dilakukan, bahkan yang sedang berlaku, dan untuk mengurus kemenangan di dalam arti kata mengurus bagaimana untuk mencapai kemenangan. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya pembangunan umat Islam adalah turutan daripada pembangunan umat yang dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan as-salafus saleh. Setiap generasi semenjak lebih 14 abad yang lalu mewariskan perjuangan Islam kepada generasi berikutnya. Para ulama telah menjalankan tugas sebagai pewaris para nabi sehingga akhirnya kita semua menikmati kehidupan Islam di sana. Sebab itu kita telah merakamkan ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kerana bagi kita perjuangan yang kita teruskan hari ini adalah rintangan dan juga adalah nikmat daripada perjuangan para pejuang, yaitu as-salafus saleh yang terdiri daripada sahabat-sahabat Rasulullah dan para tabi'in dan tabi'in dan sampai kepada itu. Walaupun kita menamakan sekarang pas, tetapi ianya adalah perjuangan-perjuangan yang berturutan daripada perjuangan Rasulullah SAW. Penegasan ini sangat besar, saudara-saudara sekalian, kerana ada mutaakhir ini orang membicarakan perubahan yang perlu pada Pak Ifas. Maka perubahan memang perlu, kerana perubahan itu suatu dinamisme, suatu yang seharusnya berlaku kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga matilah perubahan. Ya. Tetapi perubahan mesti mengambil asas daripada perjuangan yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah dan as-salafus saleh dan para pejuang dan masa rantai perjuangan daripada dulu sampai sekarang. Walaupun nak berubah-ubah, sains dia tetap dengan sains zaman Rasulullah, sains zaman sahabat, walaupun teknologinya berubah. Maka saudara-saudara sekalian, pergerakan Islam semasa terbina daripada perjuangan dahulu, sehingga mutaakhir perjuangan menentang penjajahan British yang selalu disebut sebagai perjuangan nasional atau perjuangan kebangsaan. Tetapi sebenarnya perjuangan itu juga adalah merupakan sebahagian daripada perjuangan para ulama di dalam zaman itu, yang mewarisi perjuangan Rasulullah, dan perjuangan itu disambung oleh parti Islam yang ditubuhkan pada tahun 51. Penubuhan parti Islam pada tahun 51 dalam masa yang sama pergerakan kebangsaan di dalam tanah air kita menuntut kemerdekaan, dan parti Islam bersama-sama menuntut kemerdekaan. Bahkan pada ketika pemimpin UMNO di bawah pimpinan Datuk Om mengatakan bagaimana orang Melayu nak merdeka kerana buat jarum sebatang pun tak dapat. Pada ketika itu Dr. Burhanuddin Hilmi dan kawan-kawannya yang lain seperti Ibrahim Yaakob dan kumpulan-kumpulan yang menganggotai Kesatuan Melayu Melaya Pekembar dan juga Persatuan Kebangsaan Melayu Melaya API dan sebagainya bekerja keras untuk memperjuangkan kemerdekaan. Saudara-saudara, parti ini ditubuhkan secara resminya, maknanya dalam arti kata bertata tahun 51 November 24.
24 hari bulan yang akan datang akan genaplah pendaftaran 60 tahun. Tetapi perubahan parti ini pada bulan September yang akan datang. Bulan September ditubuhkan. Tetapi resmi didaftarkan pada 24 November 50. Maka saya harap buku ini berguna kepada kita. Bahkan kepada anak-anak yang nak cakap tak lepas 60 tahun, nampaknya kena wajib baca dah. Bila nak wajib baca, kena wajib beli lagu. Sebab takkan baca saja dengan tak beli. Tapi kalau ada yang betul-betul tak dapat beli, nak baca juga, itu boleh tadu kepada pengarang boleh lah. Ya, InsyaAllah boleh selesai juga. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita tengok apabila kita mengatakan PAS ditubuhkan tahun 51 dalam satu persidangan alim ulama di Kelab Melayu Bagan Tuan Kecil Batu Pulau Pinang. Proses pendaftarannya dibuat di Pejabat Pendaftaran Pertubuhan di Pulau Pinang. Nama tersebut ditukar kepada Persatuan Islam Setanah Melayu PAS berikutan pindaan perlembagaannya pada 30 November 63 dan bertukar lagi kepada Parti Islam Malaysia PAS ekoran pindaan perlembagaannya pada 21 Jun 1977. Yang ini Ustaz Hamzah maknanya pada saya di dalam Pak. Dia lebih teliti sebenarnya. Nama tersebut kekal sampai ke hari ini sebagai sebuah parti Islam yang terbesar di Indonesia. Apa pentingnya saudara-saudara kenyataan PAS parti terbesar di dalam negara ini? Sebenarnya semenjak perubahan PAS tahun 51 sampai sekarang hampir 60 tahun, tidak ada sebuah gerakan Islam di dalam negara ini yang ditubuhkan dan boleh melaksanakan fungsi gerakan Islam. Ada badan-badan yang ditubuhkan dengan kira-kira menjadi sebuah gerakan Islam, seperti ABIL umpamanya, tetapi ditakdirkan PAS mendahului perjuangannya dan meliputi perjuangan ABIL sekali, walaupun ABIL coba bergerak dalam kaedah-kaedah yang agak luas pada ketika itu. Bahkan dalam setengah keadaan pergerakan ABIL agak teratur, seperti dalam soal kebeliaan dan tamrin. Tetapi kedudukannya sebagai sebuah badan belia dan fungsinya yang terhad, terutama dari segi politik, mereka terpaksa menyokong PAS dan bekerja untuk memenangkan PAS dalam tahun 78, dan selepas itu ABIL menjadi agak lemah, khususnya selepas kemasukan Anwar Ibrahim ke dalam UMNO pada tahun 80. JIM Jamaah Islam Malaysia, Jamaah Islam Malaysia, JIM yang berasal daripada IRC, Islamic Representative Council, pada tahun 75 di London, dan berkembang 10 tahun selepas itu di London dan juga di Amerika. Kemudian balik menubuhkan Jamaah Islam untuk bergerak sebagai sebuah jamaah dengan mengambil bayang daripada Ikhwan Muslimin dan mendakwa bahawa dia adalah harakah Islamiyah Syamilah. Pun pada peringkat awal baliknya dia cuba menyerap masuk ke dalam PAS, tetapi kaedah yang dipakai oleh JIM tidak memampukan dia bertakwak di dalam masyarakat, dan kemudian akhirnya JIM menjadi sebuah pertubuhan elit, tak mampu menjadi sebuah gerakan Islam. Persatuan ulama, persatuan yang lain yang semasa pada sekitar 70-an 80-an ya, pun bergerak agak cerdas, tetapi tidak sampai kepada gerakan Islam. Jangan PAS bersaing dengan UMNO kita tak nak baca, dia tak ada markah nak masuk dari gerakan Islam, dia zero dalam konteks ini. Boleh bersaing sebagai sebuah parti politik, tetapi dalam konteks nak sebut UMNO sebagai sebuah parti yang ada asal gerakan Islam, tak boleh.
Dan telah banyak kajian-kajian yang dibuat. Coba nak kaitkan UMNO ni sebagai parti Islam pun tak boleh, kerana UMNO memang bukan Islam parti dia. Dan dalam UMNO bukan Islam ni, dan juga sebagai Hizbul Syaitan, kes ni saya dimasukkan ke dalam tahanan antaranya atas isu ini, kerana UMNO ni memang tak boleh menjadi parti Islam. Kita sebutkan hal ini, saudara-saudara sekalian, kerana kita mengatakan PAS sebagai sebuah parti politik Islam yang terbesar di Malaysia. Maknanya tidak ada lain lagi parti politik yang boleh menandingi dia atas nama politik Islam. Saudara-saudara sekalian, bolehlah kita memahami bahawa sekurang-kurangnya sehingga tahun 80, sekurang-kurangnya ataupun sehingga tahun 78, PAS bertapak di dalam negara ini dengan sempurna memperjuangkan sebuah perjuangan untuk menegakkan, seperti mana yang disebut di dalam perlembagaan, menegakkan di dalam negara ini sebuah pemerintahan yang di dalamnya terlaksana hukum-hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu perlembagaan PAS. Kemudian saudara-saudara, kita mengatakan bahawa penubuhan PAS tidak ada dalam perancangan dan gagasan. Dan kita mengatakan tolak perjuangan PAS bertolak daripada pasal 3 perlembagaan itu, iaitu dasar PAS ialah Islam, dan pasal 5 seperti yang saya sebutkan tadi, menegakkan di dalam negara ini pemerintahan yang di dalamnya terlaksana hukum-hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz Yusuf Rawa yang dipertua atau Presiden PAS kelima menyatakan parti ini meletakkan Islam sebagai dasarnya dan memperjuangkan cita-cita Islam secara berterusan. Dipertegaskan oleh beliau dalam ucapan dasar ke arah pembebasan umat. PAS berazam untuk meneruskan perjuangan ini sehingga mencapai kemenangan dan keredaan Allah. Untuk memperjuangkan cita-cita itu, PAS telah menjadikan medan politik, tidak sahaja menjadikan medan politik sebagai wasilah semata-mata, tetapi juga terlibat di dalam pelbagai kegiatan lain. Ini saudara-saudara sekalian, bermula selepas daripada tahun 78. Apa dikematnya tahun 78? Dikematnya tahun 78 ni PAS ditendang keluar daripada barisan nasional. Di bahagian belakang kita menolak. Dan PAS kalah semula sekali di Kelantan, tinggal 2 kursi. Ditinggalkan habis, tak ada kursi. Dalam keadaan pada ketika itu Afrin all out, membuat keputusan Messi bangkrut PAS. Anwar Ibrahim memanggil persidangan ataupun majlis syura Afrin di Petaling Jaya Seksyen 17. Di Terengganu saya pergi sebagai sahabat Terengganu masa itu, dan Tuan Guru Haji Abdul Hadi pergi, walaupun dia tak jadi ahli Habib, tapi dia menjadi pemimpin Habib. Bersidang, membuat keputusan. Ustaz Fadil, saya Ibrahim dan Ustaz Nakai Ahmad mesti dilepaskan, lepaskan ke dalam PAS untuk berjuang membantu PAS. Itu tahun 78, belum kena lagi. Sejarah ini sangat penting. Tahun 78 bukan saja tahun kekalahan PAS seluruhnya. Orang panggil Pak Kepala Botok lagi dah cukup dia.
Tetapi juga adalah tahun bagaimana PAS mula bekerja untuk menjadi sebuah gerakan Islam yang lebih baik. Lepas itu saudara-saudara sekalian, saya pun masuk pasal 81. Baru masuk PAS tahun 81. Mungkin ada satu diskusi lagi, kita kena buat peranan di situ perangkat, di situ jelas baru pandang. Kemudian Anwar Ibrahim masuk tahun 80. Jadi kami orang-orang yang ada di dalam habis terbagi 3. Satu dalam PAS, satu dalam non, satu non partition. Duduk apa? PAS di bawah pimpinan muda je. Di bawah pimpinan muda. Masa itu tak muda lagi sebenarnya pimpinan. Masa itu apa jadi ialah Datuk Seri. Sehingga tahun 83 Datuk Seri pimpin. Tetapi pimpinan muda seperti Tuan Guru Haji Abdul Hadi, Ustaz Fadil dan sebagainya telah bekerja untuk mewajahkan PAS dengan gerakan Islam. Ringkasnya saudara-saudara sekalian, jadilah PAS sebagai sebuah gerakan Islam yang berdasar secara yang lebih daripada apa pernyataannya di dalam perlembagaan. Sekarang telah muncul kepada pimpinan, telah muncul kepada pergerakan, telah muncul kepada organisasi. Ini semua bergerak selepas tahun 83. Karena itu saudara-saudara sekalian, bila kita membicarakan tentang tonggak perjuangan PAS, tentang perlembagaan PAS, tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh PAS, maka kita membuat kesimpulan bahawa sesungguhnya PAS adalah sebuah gerakan Islam yang sentiasa meningkat dari hari ke hari, sentiasa meningkat dan sentiasa membina dari hari ke hari. Tak ada parti Islam kata jatuh lepek, tak ada. Walaupun nampak dia kalah, dan inilah yang kita anggap episod penting yang bagaimana pada pimpinan yang mengurusan untuk melakukan penyelesaian ketika kejahatan. Saudara-saudara sekalian, masyarakat menyaksikan bahawa berlaku peristiwa-peristiwa besar seperti peristiwa Memali tahun 85, pembunuhan 14 orang bersama dengan Ustaz Ibrahim Libya. 13 orang di tanah di Memali, seorang di tanah di Padang. Tuan Guru Haji Abdul Hadi menyebut mereka sebagai syuhada. Peristiwa besar juga ialah perobohan Institut Berakan 19 November 91. Ya. Ini semua saudara-saudara sekalian menandakan, peristiwa-peristiwa seperti ini menandakan bagaimana musuh Islam melihat kepada PAS. Walaupun Ustaz Ibrahim dia satu cerok kampung pedalaman yang begitu jauh, walaupun Institut Berakan sebuah sekolah yang kecil, tetapi mereka musnahkan itu. Sebab apa mereka musnahkan? Sebab mereka membaca, mereka tahu di dalam peta minda mereka bahawa gerakan-gerakan seperti ini menjadi pemakin kepada perjuangan umat Islam. Sebab itu kalau saudara imbas sedikit, tahun 84 mereka menahan pemuda-pemuda PAS. Masa itu Haji Muhammad Sabu, Ustaz Bonyamin, saya sendiri dan Ustaz Bazami Hasbullah Allah yarham, dua-dua yang Allah yarham. Walaupun saya dari Hasbullah dia tidak bergerak di atas nama pemuda, ditahan pada tahun 84 dalam konteks membendung gerakan yang diperjuangkan oleh PAS selepas tahun 78. Apa asas perjuangan PAS selepas tahun 78? Yaitu PAS membicarakan batas-batas iman dan kufur.
PAS membicarakan bagaimana kembali kepada akidah Islam yang benar. PAS membicarakan bagaimana jihad berasaskan akidah. PAS membicarakan bagaimana akhlak berasaskan akidah, negara berasaskan akidah. Ini PAS bicarakan sekitar tahun selepas daripada 78. Nah, ini hikmahnya. Apabila kalah lagi, tahulah bagaimana nak pulihkan balik kekalahan. Jadi di dalam sejarah perjuangan di dalam negara kita, perjuangan berasaskan akidah telah membuktikan bagaimana suburnya, bangkitnya pemuda-pemuda Islam. Ekoran daripada itulah mereka cuba membunuh penggerak-penggerak Islam ini pada tahun 85. Dan pakatan ini bukan di dalam negara ini saja. Mahathir berpakat dengan Benny Mordani, dan Benny Mordani membunuh kumpulan Amerika di Tanjung Priok seramai 420 orang dalam masa yang hampir sama. Jangan kita ingat yang Mahathir tembak memali berasingan dengan Mordani tembak orang Islam di bawah Amerika di Tanjung Priok. Bukan. Sebab itu apabila guru istihar yang mati itu adalah syahid, maka bertepatan masa. Apa makna dia? Maknanya kalau PAS tidak istiharkan syuhada memali, maka PAS akan dipukul. Tetapi apabila PAS istiharkan ini syuhada memali, maknanya UMNO dan kerajaan dia tanya, nak jauh lagi ke belakang apa? Sebab orang PAS ni nak mati syahid. Itu yang menjadikan mereka tidak belajar. Bagi saya tahun 85 peristiwa memali adalah kemuncak penentangan UMNO terhadap PAS, dan dia tidak kuat lebih daripada itu. Walaupun dia cuba dia berpakat dengan raja-raja nak haramkan berpakat, nak haramkan UMNO PAS dan sebagainya, dia tidak percaya. Dia tidak percaya. Saudara-saudara sekalian, ada kesilapan sikit pengurusi ni pasal dia punya masa seluas-luas. Tapi saya harap saudara tidak mengantuk. Kalau saudara mengantuk, saudara akan tangan. Karena nak beritahu saya mengantuk. Kemudian kita akan tanya dia satu soalan. Dia boleh jawab, kita berhenti. Ayah sikit ni soalan. Baik. Saudara sekalian, kita pergi kepada muka surat 11. Kita mengatakan PAS telah ditubuhkan, dan pada tahun 83 ujung muka surat 10, PAS telah meletakkan Syura Ulama sebagai tonggak kepimpinan PAS dalam persidangan di Dewan Mahkamah Darussalam. 2 bulan sebelum daripada itu ialah persidangan Dewan Pemuda PAS di Pulau Pinang. Sengaja Dewan Pemuda PAS buat mesyuarat awal di bawah pimpinan Datuk Haji Mustafa Ali dan Ketua untuk membuat perancangan berkaitan dengan perlunya suatu rambakan pimpinan di dalam PAS. Dan saya pernah sifai untuk maklumat sikit. Tahun 82 itu saya jadi wakil rakyat. Jadi pergi persidangan pemuda PAS. Kebetulan pengurusi tetap pemuda pun tak pergi. Timbalan pengurusi tetap pun tak pergi. Jadi tengok orang muda, saya seorang jadi wakil rakyat orang baru. Bagaimana kira-kira wakil rakyat ni masa tu hebat lah. Jadi saya pun dilantik jadi pengurusi tetap mesyuaratkan itu. Dan di situlah bermulanya pemuda merangka kepimpinan. Kemudian dibawa ke dalam mesyuarat agung di di Kuala Lumpur di Dewan Bahasa Darussalam. Ucapan yang dibuat oleh Presiden PAS masa itu yang dipertua PAS Datuk Asri ditolak. Datuk Asri letak jawapan. Setiausaha Agung masa itu nak jadi pengurusi isteri. Kita cabar daripada pulau, kenapa Setiausaha Agung nak jadi pengurusi masa itu?
Dan kemudian gedebak Datuk Seri letak jawatan dan naiklah Abu Meni Pak Yusuf Lawa sebagai yang dikelopas. Jadi perancangan berjalan dengan baik. Tetapi apa latar belakangnya kepimpinan ulama di saudara-saudara sekalian? Latar belakangnya banyak. Pertama, memang dalam PAS Allah sudah hendak kepada Islam bermula tahun 78. Yang kedua, memang dalam PAS sendiri kepimpinan muda seperti Tuan Guru Haji Abdul Hadi masih tetap cakap soal PAS. Saya tak nak sebutlah, ada juga ulama yang sampai Datuk Asri, takut jadi orang salah faham lah. Jadi tak apa, kita cakap ayat tak apa. Kemudian masa itu juga sebenarnya kekalahan Syahir digulingkan oleh Kumail. Dan masa itu juga Afghanistan sedang bangkit. Semua ni kita masih terpakai. Maka kita tengok perkembangan di seluruh dunia masa itu. Alhamdulillah, keseluruhannya Allah menolong. Jadi gerakan PAS ni memanggil kepimpinan ulama dengan perlembagaan baru yang ini. Jadi kalau kita ngaji dia dengar kita bercakap ni, dia takut ni. Sebab Tunisia jatuh, Mesir jatuh, Ali Abdullah Saleh kena tembak di Yaman, Gaddafi pun kena berdiri juga walaupun tak kena. Bashar Assad pun sedang digerkar oleh rakyat dia sendiri. Ini fenomena kebangkitan dalam zaman kita ni, zaman saudara-saudara, zaman anak-anak ni. Kalau fenomena dunia tahun 80-an, awal 80-an telah menukar suatu wajah parti kepada parti Islam yang bertonggak kepada kepimpinan ulama. Maka apakah betul sekarang ni perasaan kita di dalam menjadikan PAS sebagai sebuah gerakan asal? Apakah dalam keadaan dunia? Ini bahaya ni, saya senang minta air. Mana ada air? Kalau masa itu menjadikan PAS menukar dia punya wajah kepimpinan ni. Sekarang dunia berubah mencari dasar perjuangannya. Gerakan rakyat bergerak macam lain. Semua tempat rendah dipenuhi oleh rakyat sehingga menjatuhkan kerajaan yang baru di beberapa negeri di Timur Tengah. Maka PAS harus sedar dunia sekarang sedang berubah kepada gerakan massa. Kita membaca ini, walaupun mahu tidak mahu kita kena baca. Dan gerakan massa kita sekarang bersifat massa pilihan raya. Kalau massa pilihan raya tak boleh berjalan, kita harap berjalan lah. Kita harap Najib faham suasana dunia ini. Kita harap dia reti. Rasulullah memang tak reti. Rasulullah tu muncul ketemu cicing kau 4 juta, kau ketemu ke 50 juta, dia beli ke 50 juta. Barangkali kat kedai yang dia beli tu tak ada lah lebih mahal. Saya percaya kalau betul lah dia cicing yang mahal lagi, dia beli yang mahal. Ya, dia memang tak sedar. Saya harap Najib sedar perkembangan Islam dalam negeri sekarang. Jadi saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan melalui ranjau-ranjau ini memang